Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, Bank Negara kekalkan OPR pada 3%. Wan Faizal Cindy Rafizi nak jadi artis. Keputusan MCA MIC bukan boikot. Pertemuan Tun M, Muhyiddin bukan perkara baru. Kementerian Pendidikan Malaysia belum membuat sebarang keputusan konklusif mengembalikan peperiksaan ujian pencapaian sekolah rendah dan pentadfiran tingkatan 3. Menterinya, Fadlina Siddiq berkata, perbincangan mengenai perkara itu sentiasa dibincangkan dari semasa ke semasa. Menurut beliau, perjumpaan dan perbincangan itu penting bagi menilai keputusan untuk mengembalikan dua peperiksaan itu atau sebaliknya. Katanya kita juga mengadakan sesi libat urus dan sesi ini penting berdasarkan kepada perkembangan pendidikan. Fadlina memberitahu dua peperiksaan itu sentiasa ditimbulkan dalam sesi perbincangan menerusi sesi libat urus. Katanya sebagai contoh, kita sudah selesai konvensyen pentadsiran dan baru selesai sesi libat urus untuk hala 7 tentang pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Selain itu, kita baru selesai Konvensyen Pendidikan Islam dan beberapa lagi inisiatif yang akan kita segerakan dari segi jawatankuasa kritikal khusus untuk Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kelestarian Hidup hari ini melancarkan kerjasama dengan dua syarikat gergasi, Jaya Grocer dan Grab Malaysia dalam usaha melebar luas inisiatif Payung Rahmah. Inisiatif bagi mengurangkan beban rakyat terus mendapat sambutan apabila hampir 1,000 perniagaan telah mengambil bahagian dalam inisiatif Payung Rahmah bersama Jaya Grocer dan Grab Malaysia. Menteri KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, kehadiran jenama besar itu sekaligus memusnahkan mimpi ngeri beliau yang bimbang inisiatif dilaksanakan akan berakhir. Katanya, saya tidak menyangka ada lagi syarikat mahu dan terus memberi sokongan kepada usaha KPDN memandangkan inisiatif Payung Rahmah ini tidak memberi apa-apa geran dan peruntukan khusus kepada mana-mana pihak yang menyertai. Perkara ini sekaligus mendorong KPDN untuk bekerjasama dengan lebih kuat dan terus menyantuni masyarakat dalam setiap segmen di bawah inisiatif Payung Rahmah. Menerusi kerjasama itu, Jaya Grocer dan Grab Malaysia akan menawarkan promosi eksklusif melalui 3 inisiatif di platform Grab yang meliputi pakej Rahmah iaitu tawaran pakej Mix and Match dari serendah RM18 serta GrabFood Jualan Rahmah iaitu diskaun sehingga 40% untuk barangan keperluan harian dan eksklusif di Jaya Grocer melalui GrabMart. Katanya selain itu terdapat juga pemberian Barku Rahmah secara berkala bagi menyokong pemandu orang kurang upaya Grab dan rakam kongsi penghantaran dengan kotak keperluan asas. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Jaya Grocer dan Pengarah Urusan Grab Malaysia, Adeline Fu berkata, penyertaan pihaknya dalam inisiatif Payung Rahmah bagi membantu mengurangkan beban rakyat berikutan peningkatan kos sara hidup. Mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia pada Khamis memutuskan kadar dasar semalam OPR dikekalkan pada 3%. BNM menjelaskan pada tahap OPR semasa, pendirian dasar monetari kekal agak akomodatif dan terus menyokong pertumbuhan ekonomi. Bank Pusat menambah MPC terus menilai bahawa risiko ketidakseimbangan kewangan pada masa hadapan adalah terhad. BNM memaklumkan MPC juga kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa dan akan terus memantau data baru bagi memaklumkan penilaian prospek inflasi dan pertumbuhan dalam negara. Jelas BNM dalam pernyataan dasar monetari yang dikeluarkannya, MPC akan memastikan pendirian dasar monetari kekal kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang mampan dalam keadaan harga yang stabil. Menurut Bank Pusat, ekonomi global terus berkembang, didorong oleh keadaan permintaan dalam negara yang berdaya tahan dengan sokongan keadaan pasaran pekerja yang teguh. Bagaimanapun, pertumbuhan global terus terjejas disebabkan oleh inflasi teras yang berlarutan dan kadar faedah lebih tinggi. Tambahnya, meskipun pembukaan semula China terus menyokong ekonomi global, kadar pemulihannya menjadi perlahan pada bulan-bulan kebelakangan ini. Pada peringkat global, inflasi keseluruhan terus menurun. Namun, inflasi teras masih melebihi purata yang dicatatkan sebelum ini. Pendirian dasar monetari bagi kebanyakan bank pusat dijangka kekal ketat. BNM menjelaskan prospek pertumbuhan terus bergantung pada risiko pertumbuhan menjadi lebih perlahan terutama disebabkan oleh momentum ekonomi utama yang lebih perlahan, inflasi sebenar lebih tinggi berbanding jangkaan, ketegangan geopolitik yang semakin meruncing dan keadaan pasaran kewangan yang menjadi ketat secara mendadak. Susulan pertumbuhan kukuh pada suku pertama 2023, ekonomi Malaysia berkembang pada kadar yang lebih sederhana. Pada bulan-bulan kebelakangan ini,
berikutan ekspor yang terjejas disebabkan oleh permintaan luaran yang lebih perlahan seperti yang dijangka menurut Bank Pusat. BNM memaklumkan pertumbuhan bagi bulan-bulan seterusnya pada 2023 akan terus didorong oleh permintaan dalam negara yang berdaya saing tahan dengan perbelanjaan isi rumah terus disokong oleh keadaan pasaran pekerja yang menggalakkan terutama dalam sektor berorientasikan dalam negara. Ketibaan pelancong bertambah dengan stabil dan dijangka terus meningkat, lantas menggiatkan aktiviti berkaitan pelancongan. Dari segi pelaburan, BNM menjelaskan aktiviti pelaburan akan disokong oleh projek infrastruktur berbulan tahun yang terus dilaksanakan manakala keadaan kewangan domestik juga terus kondusif untuk pengantaraan kewangan susulan pertumbuhan kredit yang berterusan. Menurut BNM, prospek pertumbuhan bergantung pada risiko pertumbuhan menjadi perlahan berpunca daripada pertumbuhan global yang lebih lemah daripada jangkaan. Risiko pertumbuhan menjadi lebih tinggi pula berpunca terutama daripada faktor dalam negara seperti aktiviti pelancongan yang lebih kukuh berbanding jangkaan serta pelaksanaan projek yang lebih pantas. Bank Pusat berpandangan inflasi keseluruhan terus menurun berikutan faktor kos yang lebih rendah. Meskipun inflasi teras juga menjadi sederhana, inflasi tersebut kekal tinggi berbanding dengan purata jangka panjang berikutan faktor permintaan dan kos yang berlarutan. Menurut BNM, inflasi keseluruhan dan inflasi teras bagi separuh kedua 2023 diunjurkan lebih rendah namun pada amnya adalah mengikut jangkaan. Tambah BNM, risiko terhadap prospek inflasi terus sangat dipengaruhi oleh inflasi teras yang berlarutan, perubahan dasar dalam negara mengenai subsidi dan kawalan harga serta pengembangan harga komoditi global dan pasaran kewangan. Keputusan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli untuk menjadi juri tetap dalam sebuah program reality TV Innovator mendapat perhatian ramai termasuk ahli Parlimen Machang Wang Ahmad Faizal Wang Ahmad Kamat. Wang Ahmad Faizal dalam satu hantaran Facebook berkata, penyertaan Rafizi itu sebagai satu perkara canggung yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana menteri sebelum ini. Katanya, nak jadi menteri ke artis tidak pernah dibuat oleh menteri sebelum ini hatta KJ sekalipun. Padanan ekonomi Malaysia hancur atas tangan puak-puak ini. Program Innovator adalah hasil kerjasama antara Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Ekonomi serta Astro. Program reality itu akan memaparkan kemahiran dan idea inovatif dalam kalangan rakyat Malaysia bagi mencari penyelesaian isu berteraskan sosioekonomi. Selain Rafizi, barisan juri tetap program itu adalah Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Leh Kang dan artis terkenal Fazura bersama 100 juri awam yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. Innovator akan mula bersiaran pada 15 Julai depan dan akan menampilkan gandengan Awal Azhari dan Nisa Surihani sebagai pengacara. Pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan keputusan MCA dan MIC untuk tidak bertanding dalam 6 pilihan raya negeri bukanlah satu tindakan boikot. Ahmad Zahid berkata dia akan mendapatkan penjelasan pemimpin parti berkenaan dalam mesyuarat Dewan Tertinggi BN yang akan berlangsung pada 10 Julai nanti. Katanya, saya hormati pendirian kepimpinan dua parti itu. Saya tidak fikir ia bertujuan untuk lakukan pemboikotan. Wikasion berhubung dengan saya bagi tahu MCA akan tetap komited bantu jentera BN di kesemua 6 negeri. Semalam MCA dan MIC membuat keputusan untuk tidak menyertai pilihan raya negeri yang bakal berlangsung pada Ogos depan. Menurut Setiausaha Agong MCA, Chong Si-Woon, keputusan tersebut diambil selepas jawatankuasa pusat parti itu bermesyuarat. Katanya keputusan ini dicapai selepas perbincangan secara mendalam dan analisis serta mengambil kira situasi politik semasa dengan parti akan melaksanakan pembaharuan dan kebangkitan semula. Dalam tempoh itu juga, kata Chong, MCA akan memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi PRU ke-16. Setiausaha Agong MIC, Raja Sekaran pula menegaskan keputusan parti itu tidak bertanding di 6 negeri yang akan mengadakan PRN bulan depan. Katanya keputusan tersebut dicapai 11 suara oleh Jawatankuasa Kerja Pusat MIC yang bermesyuarat pada 30 Jun lalu. Mengulas lanjut, Ahmad Zahid berkata BN akan melakukan koordinasi pada 10 Julai nanti bagi menghadapi PRN 6 negeri berkenaan. Jelasnya BN telah memperuntukkan kerusi kepada dua parti komponennya untuk bertanding dalam PRN di 6 negeri. Kita telah muktamad kerusi seperti saya cakap, MCA dan MIC ada kerusi telah diperuntukkan untuk mereka bertanding. Ditanya mengenai kerusi PRN yang diperuntukkan untuk MIC dan MCA, Ahmad Zahid berkata, kalau dia tak nak, kita ambillah. Ahmad Zahid menegaskan BN sebagai komponen penting dan strategik kerajaan perpaduan akan terus memainkan peranan penting dalam menghadapi PRN di 6 negeri itu. Gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional pada pilihan raya negeri di 6 negeri tidak akan terjejas walaupun wujud kerjasama antara dua bekas Perdana Menteri, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
mengulas pertemuan antara Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi merintis kerjasama untuk gerakkan proklamasi orang Melayu baru-baru ini. Anwar yang juga pengerusi PH berkata ia bukanlah satu perkara yang baru. Kelompok itu akan tetap bersokongkol untuk mempertahankan cara mereka dan harta mereka, jadi kita bertanggungjawab untuk menyelamatkan negara tercinta. Mengenai keputusan MCA dan MIC untuk tidak bertanding bagi PRN yang diadakan Ogos ini, Anwar berkata perkara itu telah dimaklumkan kepada beliau oleh kedua-dua presiden parti berkenaan. Katanya mereka menyatakan peringkat ini tidak akan bertanding namun menyatakan sokongan. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan mereka untuk membantu dan mempertahankan kedudukan kerajaan perpaduan. PRN yang melibatkan Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan dijalankan secara serentak dengan 12 Ogos ditetapkan sebagai tarikh pengundian, manakala tarikh penamaan calon pada 29 Julai dan pengundian awal pada 8 Ogos. Sekian berita pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.